Dalam penghujung kehidupan baginda Rasulullah SAW ketika dikumandangkan salat, dikumandangkan azan, maka baginda ketika yang sedang sakit mengatakan kepada sahabat yang menjaga beliau untuk ikut bersama dalam salat. Ya, ini hatta sakit pun beliau ingin salat berjamaah dengan para sahabat, sehingga ketika beliau mengambil wudu, setelah wudu beliau pengsan, tak sedarkan diri. Kemudian ketika sedar daripada pengsannya, beliau bertanya, salat sudah dilaksanakan? Katanya, belum wahai Rasulullah, mereka menunggu engkau. Kata Nabi, bawa bangkitkan aku untuk wudu sekali lagi, karena pengsan batal wudu. Maka wudu sekali lagi baginda Rasulullah. Kali yang kedua pengsan. Kemudian setelah sedar tanya balik, salat sudah didirikan? Katanya, belum, mereka menunggu engkau wahai Rasulullah. Sampai 3 kali Nabi dibangunkan, dibantu untuk berwudu, 3 kali pun Nabi pengsan. Pada yang kali yang ketiga, ketika beliau sedar, baginda Rasulullah menyuruh agar supaya Sayyidina Abu Bakar untuk mengimamkan salat. Di sini beliau dalam keadaan sakit pun juga masih menjaga salat untuk dilakukan secara berjamaah. Bahkan dalam riwayat yang lain diceritakan kalau baginda Rasulullah SAW ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi imam dan baginda Rasulullah kemudian mendapati badannya agak mampu untuk keluar daripada rumahnya untuk salat berjamaah, maka Nabi pun keluar daripada rumahnya. Ketika baginda keluar daripada rumahnya menuju ke saf, maka sahabat ketika itu nampak kalau Nabi keluar. Karena kalau kita perasan kita pergi solat di mana? Di Raudhah Syarifah, kalau itu tempat mihrabnya Nabi. Kalau seorang jadi imam daripada tepi itu, kalau kiblat menghadap kemari, ke hadapan sini, berarti rumah Nabi itu sebelah kiri. Ya. Jadi kalau Nabi keluar, maka imam mungkin agak sukar nampak karena pintunya agak di belakang. Jadi di belakang imam. Jadi imam tak perasan. Tapi makmum akan nampaklah. Maka Nabi ketika keluar, para sahabat ingin menegur kepada Sayyidina Abu Bakar, ingin memberitahukan kalau Nabi keluar, tapi dalam solat tak boleh bercakap. Maka mereka pun tepuk tangan, memberitahukan dengan isyarat tangannya kepada Sayyidina Abu Bakar kalau Nabi keluar daripada biliknya agar supaya Sayyidina Abu Bakar memberi laluan kepada Nabi untuk menjadi imam. Maka baginda Rasulullah ketika itu memberi isyarat kepada sahabat untuk tenang, dan baginda pun masuk melalui saf, dan baginda berada terus di belakang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk bermakmumkan dengan Sayyidina Abu Bakar. Dalam keadaan beliau salat duduk tapi tidak berdiri karena tidak mampu untuk berdiri. Maka Sayyidina Abu Bakar ketika ingin berundur ditahan oleh Nabi, diminta untuk meneruskan menjadi imam. Saat Nabi sudah masuk dalam salat takbiratul ihram, Sayyidina Abu Bakar pun tetap berundur ke belakang, di belakang baginda Rasulullah. Jadi ketika itu Nabi duduk, tidak dinampak oleh para sahabat sebabkan rendah. Yang di belakang Nabi Sayyidina Abu Bakar. Jadi yang menjadi tanda kepada makmum gerakan salatnya Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar yang terus berada di hadapan Nabi. Kalau Nabi rukuk, Sayyidina Abu Bakar akan rukuk. Jadi di belakang nampak, oh Sayyidina Abu Bakar rukuk, berarti Nabi rukuk. Dan begitu sampai selesai salat. Dan Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh Nabi, kenapa engkau masih berundur juga setelah aku minta engkau untuk kekal berada di tempatmu, yakni menjadi imam? Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, tidaklah anak Abu Quhafah ini layak untuk menjadi imam di hadapan engkau.